Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam perjuangan. Saya ucapkan salam reformasi, salam perjuangan. Salam madani saya ucapkan kepada tuan-tuan, rakan taulan, sahabat handai yang menonton saya di YouTube, Facebook, Twitter dan juga di TikTok. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana apa orang kata share live saya, share uh, tap love, tap screen share live. Terima kasih. Thank you very much. Dan sepanjang bertahun-tahun saya I keep on repeating this over and over again kan. Betapa apa yang kita buat selama ini, insya-Allah, macam saya katalah, pengkhianat akan dikhianati. Orang yang buat kita macam-macam, dia akan menang, dia akan senang. Dia maki kita, dia kutuk kita, dia akan senang masa tu. Tapi dia tak tahu janji dan balasan Tuhan kan. Bahawa orang yang zalim kepada orang lain ini, dia ada balasan dia. Kalau tak di dunia ni, di akhirat. Ya, betul. Allah Maha Berkuasa, betul. Kalau tak dekat dunia, dekat akhirat. Saya tak risau pun orang nak kata apa tentang apa yang kita lakukan, perjuangan kita, kutuk kita dan sebagainya. For me, I'm not worried. Sebab saya ni yakin kepada satu masa yang abadi, satu pengadilan yang seadil-adilnya di padang mahsyar kelak kan. Dan kadang-kadang kita tak payah tunggu ke padang mahsyar ni untuk kita tengok betapa besarnya, hebatnya kuasa Tuhan kan. Hingga kat dunia ni kita boleh nampak sendiri hasil kan, kerosakan yang disebabkan oleh tangan-tangan mereka sendiri. Kalau kita tengok Mahathir is the best example lah. Cuma Mahathir ni ambil masa lama sikit untuk kita nampak kan. Tapi kalau kita tengok macam Bersatu ni, actually very soon kita boleh nampak. Kita dah boleh nampak kesan akibat dia kan. And is it worth it apa yang saya buat selama ni? Apa yang tuan-tuan korbankan masa, tenaga saya, kita korbankan masa, tenaga. Is it worth it? It's not about, bagi saya it's not about whether it's worth it, ada berbaloi atau tidak. Tapi bagi saya, seseorang kena bercakap sesuatu. Someone need to say something. Dan selagi mana kita tak, sebagai rakyat kita tak sedar, kita tak nak bercakap tentang kebenaran, kita takut nak bercakap tentang kebenaran, di situ nanti kita akan ada timbul satu sikap di mana akhirnya mereka boleh lakukan apa saja untuk kita. Dia boleh pijak kepala kita, dia boleh mainkan kita sewajar, dia boleh kata macam-macam. Dan saya baru-baru ni timbul satu isu. Yang ni sebenarnya tak masuk dalam topik malam ni. Malam ni saya nak cerita pasal Bersatu ni berpecah, tapi cerita tu tak panjang. Yalah, Daim kena tangkap, itu normal. Tapi saya nak cerita sikit tentang apa yang berlaku kat Sarawak. Baru-baru ini Wan Junaidi, Wan Junaidi, Speaker Dewan Negara, telah dilantik sebagai TYT yang baru. Now, tak ramai orang tahu cerita ni, tapi kami kat Sarawak ni kami tahu sebenarnya. I mean, even bukan semua orang Sarawak tahu pun, tapi kami kat Sarawak kami sedar lah what's going on. Kalau tuan-tuan perasan, kenapa tiba-tiba TYT Sarawak ni, dia tak apa orang kata, tak diwar-warkan. Kan? Perasan TYT Sarawak ni dilantik beberapa hari sebelum pelantikan Yang di-Pertuan Agong yang baru. Tetapi dia punya cerita dia tu macam, pertama, bila disebut Wan Junaidi ni bakal meletak jawatan sebagai Speaker Dewan Negara, kemudian ura-ura bakal menjadi TYT, tiba-tiba macam ada satu denial lah, kata tak, tunggu pengumuman. Dia macam, dia orang macam tak, kita memang betul, kita akan mendapat TYT baru dan sebagainya. Tak ada. TYT ni tuan yang tak amat mulia ni, pangkat level dia, kalau di negeri yang ada sultan, macam sultan lah. Dia umpama macam tu. Tapi walaupun bukan sultan, tapi dia macam sultan. Cuma beza TYT ni, di negeri yang tak ada sultan, agama Islam di bawah Yang di-Pertuan Agong. Itu je lah beza dia. Tapi the rest, function sama je. Kan? Alright? So, daripada itu, thank you yang donate. Terima kasih yang donate. Balik kepada cerita tadi. Kenapa tiba-tiba tak timbul soal TYT Sarawak ni kan? Pelantikan semalam 2 hari lepas. Tiba-tiba tak timbul cerita. Tuan-tuan tahu tak kenapa? Ni saya cerita lah. Don't shoot me. Dan ini bagi saya
timbul benda ni macam saya kata tadi, orang tak berani cakap, saya cakap lah. Dia macam ni, dia ada satu unwritten law tau di Sarawak ni. Saya tak nak cerita tentang Sabah, saya tak nak cerita tentang negara lain. Tapi saya cerita tentang Sarawak lah. Satu unwritten law di Sarawak. Di mana kalau ketua menterinya orang Melayu, TYT-nya mesti bukan orang Melayu. Atau sebaliknya, kalau TYT-nya adalah orang Melayu, maka ketua menteri Sarawaknya mesti bukan Melayu. Saya kata Melayu, saya tak kata Islam. Okey, kita ambil contoh. Ketua menteri Sarawak yang pertama dan kedua adalah berbangsa Iban. TYT pada waktu itu, dia tak semestinya Melayu-Melayu. Contohnya kalau Iban Melanau boleh, kalau Iban orang Ulu boleh. So dia mesti satu bangsa yang lain kerana Sarawak mempunyai etnisiti yang pelbagai dan majoriti orang di Sarawak adalah bukan Melayu. Majoriti bukan Melayu. Melayu ni minoriti. Kami bangsa Melayu ni adalah minoriti. Majoriti di Sarawak adalah bukan Melayu. Baik. Kalau kita campur semua, majoritinya bukan Melayu. So, sebelum ini Ketua Menteri Sarawak pertama adalah Iban, kedua adalah Iban. TYT adalah orang Melayu. In fact, ada orang kata, Taib Mahmud tu Salahuddin Melayu. Arwah Salahuddin. TYT Sarawak sebelum ini. Taib Mahmud tu, saya kata Islam, tapi bukan Melayu. Taib Mahmud adalah Islam, tapi dia bukan Melayu. Dia Melanau. Kita kena ingat tu, dia adalah Melanau. Ada tak keadaan di mana kedua-duanya berbangsa yang sama? Saya tak pasti. To be honest, saya tak pasti. Tetapi timbul baru-baru ini isunya bila TYT Melayu, kemudian Ketua Menteri juga Melayu. Siapa Ketua Menteri Sarawak sekarang, tuan-tuan? Abang Johari bintu Abang Haji Openg. Ayah Abang Johari dulu adalah Tun Abang Haji Openg. Itu adalah gubernur yang pertama. Di mana pada waktu itu ketua menterinya adalah Kalong Ningkan, seorang berbangsa Iban. Kemudian sekarang ini bila untuk makluman tuan-tuan, setahu saya senarai untuk yang nak dapat jadi TYT Sarawak tu ada 16 orang. Seingat saya lah, mungkin dalam 16-17 orang macam tu. Dan yang antara yang disebut naik, antara, saya tak kata dia, tapi antara yang dikatakan naik adalah siapa tuan-tuan? Antaranya adalah ada beberapa nama lah yang disebut yang berbangsa bukan Melayu. Kan? Antaranya adalah Leo Michael Toyat. Leo Michael Toyat, nama dia Leo Michael Toyat, tapi dia Muslim. Leo Michael Toyat, tapi dia Muslim. Dia 8 penggal menjadi YB di negeri Sarawak, di tempat dia, Mukah kot, dari situlah. 8 penggal, pernah menjadi timbalan Menteri Pendidikan sewaktu zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Pendidikan. Dia antara nama yang dikatakan naik, di samping nama-nama lain. Dia berbangsa Melanau, Doktor Melanau yang pertama, Doktor Medical, yang pertama di Sarawak. Dia antara nama yang lain. Sekarang ni dia dah tak terlibat dalam politik, dah pencen politik lah. Dikatakan, antara. Di samping ada beberapa nama yang lain. Tiba-tiba, bila dan dia Muslim. Dia Muslim nama dia Leo Michael Toyat, tapi dia Muslim. Bila nama dia tak kisah pun nama dia, bagi saya itu bukan isu dia, tetapi timbul persoalan di kalangan orang bukan Melayu di Sarawak. Apabila kedua-dua pimpinan tertinggi ini diwakili oleh orang Melayu. Saya hanya menyampaikan apa yang dia rasa. To be honest bagi saya itu terpulang kepada parti pemerintah lah. Kan? Orang Sarawak sendiri yang nak memilih GPS jadi ketua menteri mereka dan parti yang memerintah, maka itulah yang mereka pilih. Wan Junaidi memang wakil GPS PBB sejak daripada dulu. So kalau nak marah pun, itu pada GPS lah. Saya cakap je. Kan? So adakah ini satu kesalahan daripada segi undang-undang? Tak. Bagi saya itu convention. Ada satu grup lah, ada satu geng disebut kan, geng yang bukan Iban, Bidayo saya dia kata, ini telah melanggar MA 63. Di manakah MA 63? Untuk makluman tuan-tuan, benda ni bagi saya tak ada dalam MA 63. Correct me if I'm wrong lah. Correct me if I'm wrong. Dia tak ada dalam MA 63. Tetapi benda ni adalah convention. Benda yang kita memang daripada sejak dahulu lagi kita dah amalkan sebegitu. So, adakah desakan dan tekanan tu akan diberikan kepada pimpinan Sarawak? Itu terpulang kepada rakyat Sarawak sendiri. Kan, kalau rakyat Sarawak merasakan bahawa benda itu unfair, then
itu terpulang kepada pimpinan terutama di dalam GPS untuk nak mengemukakan nama lain. In my opinion, berkemungkinan TYT ni mungkin pendek je masa dia. Setahun, 2 tahun. Kalau enough pressure, mungkin dia akan digantikan oleh orang lain. But then again, terpulang kepada rakyat Sarawak sendiri. Walaupun saya rakyat Sarawak, tapi bagi saya itu adalah pilihan rakyat Sarawak yang mengundi GPS dalam pilihan raya yang dahulu kan. Terpulang pada masing-masing. Saya tak nak cakap panjang-panjang bab tu. Baik. Habis. Peruntukan Harimau Melaya ke Piala Asia hanya 7 juta, Hanan. Hanayoh. Hana. Peruntukan keseluruhan bagi menampung perbelanjaan skuad Harimau Melaya hanyalah 7 juta, kata Hanayoh. Beliau berkata jumlah itu memang kecil berbanding perbelanjaan negeri lain seperti Bahrain, Korea Selatan dan Jordan untuk bersaing di pentas bola sepak tertinggi Asia itu. Hana berkata berbanding Malaysia, Korea Selatan membelanjakan 94 juta ringgit, Jordan 23 juta dan Bahrain 28 juta untuk menghadapi kejohanan itu. Justru katanya peruntukan 5 juta yang bakal disalurkan kepada FAM seperti diumumkan Perdana Menteri pada hari ini diperlukan bandar induk itu untuk pembangunan skuad bola sepak terutama Harimau Melaya. Jumlah 5 juta ini hanya sebahagian daripada dana yang diperlukan FAM. Ramai yang berpendapat durian untuk FAM sebenarnya FAM perlukan banyak lagi dana. Kalau kita mahu Harimau Melaya berpeluang menang pada Piala Asia, kita perlu pastikan mereka mempunyai sumber untuk berlatih dan mempunyai pendedahan pasukan seperti pasukan lain. Saya harap semua faham, walaupun dana ini tidak begitu banyak tetapi sangat penting bagi Harimau Melaya, katanya. Harimau Melaya menamatkan kempen Piala Asia dengan mencipta sensasi mengikat gergasi bola sepak Asia Korea Selatan 3-3 pada perlawanan akhir. Bagaimanapun, hasrat untuk mencipta sejarah layak ke pusingan 16 terbaik tidak kesampaian setelah tewas dalam 2 aksi pertama iaitu 0-4 di tangan Jordan dan 0-1 kepada Bahrain. Sekaligus menduduki tempat terakhir dengan mengumpul 1 mata. Terdahulu Perdana Menteri mengumumkan kerajaan bersetuju untuk menyalurkan peruntukan 5 juta kepada FAM bagi menguruskan dan meningkatkan keupayaan skuad bola sepak kebangsaan. Baik. Dia cerita kenapa kita tak nak spend banyak sangat duit ke atas perkara-perkara sebegini, tuan-tuan. Saya tengok daripada segi equipment kita, daripada segi teknologi kita, sains kita sebagainya. Kita ni sebenarnya tak ketinggalan jauh. Apa teknologi yang dunia ada, kita sebenarnya ada. In fact, bagi saya lah, kalau tengok daripada segi regime, stamina, kita tengok daripada segi latihan, teknologi, knowledge, kita ni tak adalah jauh sangat ketinggalan berbanding negara-negara lain. Tapi bagi saya satu benda je, iaitu korupsi. Kan? Bagi saya satu benda, korupsi, tuan-tuan. Saya tak payah detail lah kepada KBS, Kementerian Belia dan Sukan punya corruption. Bukan sekarang. Ni yang sebelum-sebelum cerita, sebelum-sebelum ni. Corruption, nepotisme, kronisme, benda-benda macam ni berlaku. Kemudian, bila kita tak berjaya kekang korupsi-korupsi ini, itu yang akhirnya kita invest a lot of money dalam sukan negara dan sebagainya, tetapi in the end kita tak dapat hasil sebagaimana yang kita nak. So saya harap dengan apa kerajaan buat sekarang ini, daripada Hanayoh kena kecam tahun lepas sebab kalah padahal dia baru jadi Menteri Belia dan Sukan pada tahun lepas kan, kepada tahun ini berjaya mengikat, walaupun bukan dia yang bermain kan, tetapi kita nampak bahawa mutu tu kita harap mula ada kita nampak dah mula meningkat dengan lebih baik. Dan bukan setakat bola sepak saja, kita talking about the whole apa-apa permainan yang sebelum ini kita kuasai. Squash, sebelum ini kita juara dunia badminton, kita pernah jadi juara dunia hoki, kita termasuk dalam gergasi orang kata hoki dunia. Di samping hoki kita ada sukan-sukan sepak takraw umpamanya, antara sukan-sukan dunia yang kita pernah kuasai. So now it's about time untuk kita nak kembalikan kepercayaan rakyat kepada sukan ini. Dan okay, ni saya nak cerita lah, itu borak dengan, sorry YB Adam, saya have to quote your name kan. YB Adam kan? Kalau tuan-tuan perasan, sukan ni adalah sukan, apa-apa saja sukan, sepatutnya menjadi satu income generating for the country. Sukan ni sepatutnya jadi satu orang kata permainan yang mendatangkan keuntungan ataupun pendapatan kepada negara. Negara lain banyak dapat untung daripada sukan. Kita tengok EPL sendiri lah, English Premier League. Europe umpamanya bola lah, kita ambil bola. Di US kita ada basketball, dia ada football, dia ada macam-macam permainan. Dekat negara lain seperti cricket dan sebagainya. You know, that sukan tu sendiri generate money for them.
Tapi di negara kita, apa yang berlaku, sukan itu kita kena keluar duit. Saya percaya bila kita talk about 98 million, 98 juta yang dibelanjakan oleh Korea, saya percaya kebanyakan itu bukan datang daripada apa orang kata duit negara. Saya percaya itu datang daripada sponsor. Di negara kita, orang nak sponsor kita ni agak payah. Dan berkemungkinan, saya beritahu YB Adam itu, kena tengok balik polisi sponsorship tu. Ada kemungkinan kita kena bagi tax rebate, tax relief kepada siapa-siapa yang sponsor. Yang ni mungkin tak ada lagi lah. Yang itu kerajaan kena fikirkan. Tetapi before kita pergi kepada tu, sepatutnya kita dah kena fikir bagaimana cara kita nak menguruskan duit itu supaya tidak berlaku lagi kebocoran, supaya tidak timbul isu seperti gaji tak dibayar kepada pemain-pemain bola kita. Alright? Okey, habis kat situ. Cerita politik tuan-tuan. Sorry, I'm tired today, very very tired. So, saya kena buat live juga. Daim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur esok. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur berhubung kegagalan mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta. Menerusi semakan kehakiman, kes Daim akan disebut di hadapan Hakim Azura Alwi pada pukul 9 pagi. Kosmo hari ini melaporkan Daim dalam satu kenyataan melalui peguam yang memaklumkan beliau akan didakwa atas pertuduhan sama yang dikenakan terhadap isterinya Tuh Puan Naimah Khalid. Pada 23 Januari, Naimah didakwa di Mahkamah Session asal pertuduhan tidak mematuhi notis SPRM. Bagaimanapun Naimah mengaku tidak bersalah. SPRM telah mengemukakan siasatan terhadap keluarga Daim sejak Februari lalu. Kertas Pandora merupakan himpunan 19.9 juta yang dikumpul oleh Konsortium Wartawan Penyiasatan Antarabangsa yang mengandungi maklumat perbankan, cukai dan juga maklumat hartanah, pimpinan dunia, jutawan, ahli perniagaan dan juga selebriti. Dikatakan bahawa Daim sekarang ini berkemungkinan akan didakwa di atas 71 pertuduhan kerana tidak mengisytiharkan harta. Ada kemungkinan. Now, baru-baru ini ada satu gerakan. Saya tengoklah geng-geng PN. Geng-geng atuk lah senang cerita. Bukan PN pun, geng-geng atuk. Telah menggerakkan satu, satu gerakan untuk membuat laporan polis terhadap Anwar Ibrahim di SPRM. So, berkenaan isu apa SPRM, kita pun tak pasti. Tetapi saya percaya itu adalah berkenaan isu yang disebut sama ada yang disebut oleh Tun berkenaan 3 bilion itu ataupun berkenaan dengan Pandora Papers. I'm not sure which one is which. Sebab dia tak bagi detail. Kena tak bagi detail apa sebenarnya laporan tersebut. Dan saya dengar jugalah dalam diorang punya punya usaha, mereka sekarang ni berusaha untuk membuat laporan SPRM kepada beberapa pegawai PMX. Beberapa orang pegawai PMX dikatakan terlibat dengan isu rasuah. Kan? Dikatakan, ni mereka yang kata, bukan saya kata. Mereka yang kata. Dan mereka sekarang ini sama ada saya tak pasti dah pun membuat laporan ataupun sedang membuat laporan terhadap beberapa pegawai tertinggi yang berkaitan dengan PMX yang rapat dengan PMX. Tapi saya tak pasti siapa. Saya tidak pasti siapa mereka. Tetapi ada kemungkinan itu. Now, adakah ini berkaitan dengan isu Daim ini? Adakah ini berkaitan dengan isu yang mereka cuba menutup berkaitan dengan Daim ini? Kerana bila kita cerita berkaitan dengan Daim, berkemungkinan juga dia bersangkutan dengan apa yang berlaku kepada anak-anak Mahathir. Kan? Baru-baru ini setelah Mirzan dipanggil oleh SPRM, sekarang ini Mohzani pula dipanggil oleh SPRM. Kita baca. Mohzani pada 2 hari lepas, Mahathir pula dipanggil SPRM. Seorang lagi anak Dr. Mahathir, Mohzani turut dipanggil SPRM. Kata menurut laporan ini. Perkara ini disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Menurut laporan itu, Mohzani hadir ke Ibu Pejabat SPRM. Pada kira-kira pukul 11 pagi dan dipercayai berhubung dengan pengisytiharan harta. Dia disiasat mengikut Akta SPRM, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan, menurut laporan itu lagi. Menurut Sinar pula, Mohzani disiasat berhubung kaitan pegangan sahamnya dalam syarikat berkaitan kerajaan JLC dikatakan mendapat lesen fabrikasi struktur cari gali
sebuah syarikat gergasi petroleum negara ketika bapaknya menjadi Perdana Menteri. Terdahulu, abang kepada Mohzani, Mirzan, yang juga ahli perniagaan diberi notis untuk mengisytiharkan hartanya dalam 30 hari pada 18 Januari. Dia turut hadir ke ibu pejabat SPRM pada hari yang sama. Dia disasar berhubung maklumat dalam kertas Panama yang juga di bawah Akta SPRM dan AMLA. Sehari kemudian menghadir dalam hantaran menemplak kerajaan yang menurutnya melakukan kezaliman terhadap musuh politik dan mendakwa anaknya diugut dan akan dipenjara 5 tahun jika mengambil tindakan yang bertentangan dengan dakwaan. Okey. Alright. Dalam sidang media, dia menyifatkan polis sebagai tidak masuk akal kerana Mizan perlu menjelaskan sumber aset sejak 42 tahun yang lalu dalam tempoh yang singkat. Soalan yang selalu kita dengar, dia kata, ini adalah satu kaedah untuk menangkap musuh-musuh politik Anwar Ibrahim. Terutama Tun lah yang selalu cakap itu kan. Tun dulu betul lah. Dia tangkap tu, dia buat sesuka hati dia. Budak-budak sunat laser minta maaf, saya kata lah, tak minta maaf pun. Korang tak tahu apa yang berlaku. Dia punya charges tu gila-gila, tuan-tuan. Tapi yang ini adalah charges berkenaan dengan apa? Korupsi. Berkenaan dengan tidak mengisytiharkan harta. AMLA, anti-money laundering. Dia macam ni, bila rasuah tu, dia akan ada berkaitan dengan AMLA. Bila ada pemindahan, wang dan sebagainya, dia akan ada berkaitan dengan AMLA lah. Tetapi kalau kita nak tengok, secara keseluruhannya, dapat kita lihat di situ bahawa sekarang ini kerajaan Madani ini sudah target jerong-jerong yang besar, tuan-tuan. Dulu kita selalu komplain, terutama bila Mahathir jadi Perdana Menteri buat kali yang kedua. Dia tangkap masa tu Najib, dia tangkap Zahid, dia tangkap orang UMNO. Tetapi dia tak pernah sentuh pun berkaitan dengan kroni-kroni dia. Terutama Daim, kita kata. Anak-anaknya. Sebab itulah kalau tuan-tuan perasan, kenapa Mahathir takut sangat nak bagi 2 tahun tu sepatutnya dia bagi pada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kenapa dia takut sangat nak bagi jawatan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim? Jawapan mudahnya senang, inilah dia. Oh, maksudnya untuk dendam ke Is? Bukan. Kalau dokumen tu ada dekat situ, kalau surat tu ada dekat situ, bermakna terpaksa. Anwar ni mudah. Kau salah, kau buat kesalahan, there you go. Biar pihak berkuasa melakukan, membuat siasatan. Dan tuan-tuan faham tak kenapa sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim minta jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan? So, bila dia jadi Menteri Keuangan, mudah diakses kepada dokumen-dokumen, mudah diakses kepada antaranya Petronas. Of course, Perdana Menteri ada hak kepada Petronas. Tapi kalau Menteri Keuangan tu orang lain, lambat cerita. So, sekarang ini sekali arahan. Dan arahan dia mudah sahaja. Kalau ada dokumen-dokumen berkenaan dengan perkara ini, dedahkan. So, bila sudah diserahkan kepada SPRM, sekarang ini tugas SPRM adalah untuk memastikan bahawa ada bukti, ada dakwaan tersebut, ada orang kata kronologi, ada salah laku, ada perkara-perkara yang boleh disiasat yang membawa kepada rasuah, penyalahgunaan kuasa, pemindahan AMLA dan sebagainya, maka dakwaan wajib dilakukan. Okay? Right. Tahun lepas, macam saya kata, ada orang marah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mana reformasi? Di manakah reformasi Anwar Ibrahim? Tuan-tuan, kita nak cakap pasal itu bila saya baca tahun lepas. Kau nak cerita reformasi, orang baru jadi Perdana Menteri dalam beberapa bulan. Kau ingat apa? Kita ni macam Mahathir kan, main tangkap sesuka hati kita. Nak dakwa tu, bukti tu kena ada. Ini baru peringkat freeze. Baru peringkat minta, declare asset. Dia kata 42 tahun takkanlah satu persatu aset tu nak dideclare. Tuan-tuan, 42 tahun dia adalah billionaire. Kita tahu dia ada dia punya auditor dia. Bukan dia nak kena buat kerja. Takkan kau ada billion kau punya aset dan juga duit, kau tak boleh hire auditor untuk buat kerja 30 hari. Saya company kecil pun saya tahu macam mana, bukan kita yang buat, ada orang yang buatkan. Itu bukan alasan dia. Sebab itu saya kata hari 2 hari lepas, hari semalam 2 hari lepas, geng-geng Atuk ni dah mula buat laporan terhadap PMX melalui SPRM. Tapi benda tu tak fly. Saya tak tahu kenapa.
Dan juga kepada pegawai-pegawai PMX. Benda tu tak fly. Tak tahulah kenapa tak fly. Adakah sebab dia orang tak berjaya mengemukakan bukti ke? Atau apa ke? Kita tak tahu. We don't know. Tapi ada orang kata kat saya, ada kata, ada kemungkinan seorang ni akan kena pegawai PMX akan kena tahan dan juga didakwa dan mungkin dia dapati bersalah. Saya kata bukan kita nak menentukan dia bersalah atau tidak. Sama juga Mozani, Mukris apa semua ni. Bukan kita untuk menentukan mereka bersalah. Biarlah mahkamah, biar sistem tu apa orang kata berjalan, kita kata. Dan biar mereka dibicara dan biar mereka didakwa. Okay? So, biar perkara tersebut berlaku. Membawa saya kepada poin ini, tuan-tuan. Membawa saya kepada poin ini. Kenapa sekarang ini, satu persatu pendedahan ini telah memburuk dan merosakkan, pertama, image Tun dan juga kawan-kawan kroni-kroni. Dia lah image Tun per se lah. Kenapa tak pergi kepada Tun Direct East? Sabar. Tonton sabar. Saya cerita sekejap lagi. Tapi pada tahun 2020, 2021, dikatakan berkenaan dengan setiausaha politik. Setiausaha politik menteri. Reman, bekas setiausaha politik ahli perniagaan, bergelar Datuk Seri dilanjut 3 hari. Okay. Right. Tempoh reman bekas setiausaha politik kepada seorang bekas menteri dan seorang ahli politik bergelar Datuk Seri yang ditahan kerana dipercayai meminta serta menerima suapan daripada beberapa syarikat yang mendapat tender di sebuah kementerian dilanjutkan 3 hari lagi. Ia bagi membolehkan Suruhanjaya SPRM melengkapkan siasatan setelah tempoh reman sebelum ini yang bermula Rabu berakhir pada Sabtu. Perintah reman selama 30 Januari itu terhadap kedua-dua suspek yang berusia sekitar 40-an dikeluarkan Magistrate Ain Nusyahirah Shahzan setelah SPRM membuat permohonan. Kedua-dua suspek ini ditahan SPRM kerana dipercayai menerima suapan daripada syarikat kontraktor yang mendapat tender kerja di sebuah kementerian sekitar 2020 sehingga 2021 bernilai jutaan ringgit. Sepanjang tempoh siasatan, SPRM telah menyita dan merampas kenderaan yang mewah yang dimiliki oleh suspek. Antaranya adalah Rolls-Royce Ghost V12 EWB, tuan-tuan. Kan, apa kata kita Google macam rupa dia. Wah. Oh, lama. Kita tengok price dia apa kan? Apa harga? Wah, lawe. 2001-22 Rolls-Royce Ghost 1 juta ke 3.7 juta ringgit harga dia. Puh. Woo. Kayo pakcik, kayo. Pakcik kayo, pakcik kayo. Aduh, ay. Hui. Kemudian Mercedes-Benz G63 AMG Brabus, tuan-tuan. Ini bukan Mercedes-Benz biasa ni, Brabus ni. Kan? Range Rover atau walaupun mana dia reti Brabus, dia tu Brabus saya tahulah. Range Rover Autobiography. Ui, macam mana rupa Range Rover? Porsche Cayenne. Toyota Land Cruiser, Mini Cooper Works RHD, Toyota Alphard, Toyota Velfire dan Mercedes-Benz S400L. Ui. Kesemua kenderaan ini disita di gudang SPRM. Saya nak tengok price. Kita tengok price tuan-tuan. Ni saja saya nak tunjuk untuk wala on. Kan? Ini rupiah. Oh, tak mahal. 298,000 je. Ni AMG S-Class. 289,000 je. Je, tuan-tuan. 80,000 USD. 400,000. Macam tu lah. Je, tuan-tuan. Itu je. Tahun bila berlaku peristiwa ini?
pada tahun 2020 sehingga 2021. Siapa Perdana Menteri? Muhyiddin Yassin. Jangan kita tak tahu tuan-tuan. Jangan kita tak tahu Muhyiddin Yassin yang bakal orang kata didakwa pada zaman itu. So siapa menteri itu? Siapa menteri itu? Saya tak nak dedahkanlah, tapi menteri itu sekarang ni menurut satu portal berita yang tengah gaduh dengan Muhyiddin Yassin sekarang. Siapa? Yang tu tuan-tuan fikirlah sendiri. Alright. Okay, kita masuk cerita ni. Makin ramai MP pembangkang hilang percaya pada parti sendiri Anwar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim percaya lebih ramai ahli parlimen pembangkang akan menyokong kerajaan perpaduan kerana hilang keyakinan terhadap parti mereka apabila perubahan kerajaan dijanjikan tidak berlaku. Anwar berkata, mereka ada dijanjikan dengan janji palsu dengan pelbagai langkah tebuk atap yang nyata tidak menjadi kenyataan dan memainkan persepsi negatif termasuk isu-isu perkauman. Mereka diberikan harapan walaupun saya katakan atap ini bukan atap rumbia tetapi atap konkrit. Mereka berpindah dari Dubai ke London, mereka juga lupa atap konkrit jauh lebih tebal. Dan bila terhakis harapan orang-orang ahli parlimen dijanjikan perubahan akan berlaku, seorang demi seorang akan meninggalkan parti mereka. Tuan Ibrahim turut hadir timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Menteri Besar Perak Saharani Muhammad yang juga pengurusi BN Perak. Anwar juga pengurusi berkata kestabilan kerajaan perpaduan termasuk gabungan dari Sabah dan Sarawak adalah kukuh dan pihak yang sentiasa cuba menggugatnya perlu menerima kenyataan gabungan itu akan kekal sehingga akhir penggal. Yang di-Pertuan Agong juga menasihatkan pada malam tadi agar pemimpin politik memelihara perpaduan dan kepimpinan perlu menumpukan memacu pertumbuhan dan biar bicara soal merancang setelah 5 tahun iaitu akhir penggal. Saya yakin juga Tunku Sultan Johor akan menjadi Agong yang mempertahankan pendirian yang sama, kata Presiden PKR itu. So, semakin hari kita kata semakin ramai yang mula menyokong. Yang terbaru yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah daripada Parti Bersatu juga dan mula menyokong, saya dah sebut 2 Januari tempoh hari, bahawa ada seorang lagi ahli parlimen bersatu, PN yang akan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dan akhirnya perkara itu berlaku. Dan menurut dakwaan daripada Bukit Gantang, beliau mengatakan bahawa ada lagi ramai yang akan pergi menyatakan sokongan kepada PMX. Tapi tak kisahlah ramai atau tidak, itu bukan penting. Itu tak penting, tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok dari segi jumlah dia, kita dah tak ada isu dengan jumlah dah. Kan? Kita dah tak ada isu dengan jumlah. So bila geng-geng atuk ni dia nak main isu, dia nak mengatakan bahawa kerajaan ni bakal tumbang, tak payah anxiety sangatlah, tak payah shaking lebih sangat. Sebab kerajaan tak tumbang, tuan-tuan. Yang mula nampak tumbang nampak gayanya dia orang. Kenapa saya kata mula nampak tumbang dia orang, tuan-tuan? Okey. Pengkhianat dia khianati ya. Tuan-tuan dengar dulu tuan-tuan tengok apa yang saya bacakan. Muhyiddin boleh pecat Hamzah jika wujud 2 kem. Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah lama memecat Hamzah Zainuddin daripada jawatan kuasa Setiausaha Agong sekiranya benar wujud dakwaan 2 kem di dalam parti tersebut. Menurut Datuk Edin Shazlin Sih berkata, sekiranya wujud 2 kem di dalam parti tersebut. Baik. Dia nak mengatakan seolah-olah tidak ada 2 kem di dalam parti ini, tak ada. Okay? Tidak ada 2 kem pun. Hanya ada 1 kem. Saya nak ceritakan bahawa pendedahan daripada Bukit Gantang itu jelas. Bukit Gantang menyatakan bahawa sekiranya Muhyiddin Yassin tidak berundur dan memberi laluan kepada Hamzah Zainuddin, maka MP akan mula mengambil tindakan lebih ramai menyokong PMX selepas ini. Dan saya nampak bahawa sokongan kepada PMX ini salah satunya peruntukan. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama sebenarnya mereka sudah hilang keyakinan kepada presiden mereka sendiri iaitu Hamzah. Iaitu Muhyiddin Yassin. 10 lagi ahli parlimen bersatu sokong PMX. 10 lagi ahli parlimen pembangkang akan mengumumkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mendedahkan demikian, ahli parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein berkata ia membabitkan 5 ahli parlimen dari kawasan utara, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta 3 daripada kawasan timur, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang.
Selain itu katanya kawasan tengah pula memberikan seorang Parlimen Melaka dan seorang lagi ahli Parlimen dari Selangor. 2 lagi Parlimen ahli Selangor. Sebelum ini sudah 6 ahli Parlimen Pembangkang menyatakan sokongan daripada Tanjung Karang. Dan terbaru termasuk daripada Tanjung Karang, Datuk Dr. Zulkafli Hanafi semalam. Dikabarkan juga Ronald Kendi dikabarkan akan menyatakan juga sokongan terhadap PMX. Wallahualam betul atau tidak, kita tunggu je lah pengumuman. Tapi bukan poinnya itu tuan-tuan. Kita tak dia macam pengumuman PN pergi sokong PMX ni dah jadi macam basi dah tuan-tuan. Kita dah tak excited dah. Sebab apa? Bila kita dah tak excited, sebab kita tak excited sebab tak ada sokongan daripada mereka pun kita dah majoriti dah besar. Jadi dengan sokongan daripada mereka bukan untuk menambah majoriti PMX tu bukan. Tetapi sokongan itu sebenarnya nak menunjukkan betapa lemahnya pembangkang sekarang ini. Daripada segi data, dapatan, daripada segi kecaman dan juga, bukan kecaman lah, tapi maksudnya hentaman mereka terhadap kerajaan pun kita nampak bahawa kita tak nampak pembangkang ni berada dalam keadaan yang stable. Dia bergaduh sesama sendiri, sampaikan Wan Faizal ni, memang kita ketahui Wan Faizal ni adalah tim Muhyiddin Yassin. Tiada kata dua diberikan Wakil Rakyat Bersatu pada pimpinan parti Wan Faizal. Ketua Pemuda Bersatu Wan Faizal berkata menyangka dakwaan lebih ramai ahli Parlimen PN akan mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Dia berkata tidak timbul dakwaan bahawa ahli Parlimen Bersatu memberikan kata dua kepada pemimpin. Saya duduk dengan ramai ahli Parlimen Bersatu dan PN. Tidak pernah timbul soal ini. Isu seperti berkaitan langsung tidak pernah berbangkit katanya. Tadulih FMT memetik sumber rapat dengan seorang ahli Parlimen Bersatu mendakwa lebih ramai ahli parlimen parti itu akan menyokong Perdana Menteri melainkan pembangkang dapat membuktikan mereka mampu menukar kerajaan dalam tempoh yang terdekat. Dalam masa yang sama, saya baca tambahan sikit. Sementara itu, Wan Faizal berkata dia akan mengusulkan kepada Majlis Pimpinan Tertinggi supaya tindakan undang-undang dibuat agar wakil rakyat beralih sokongan melepaskan kerusi masing-masing. Setakat ini, 6 ahli Parlimen Bersatu menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri. Okey. So, bolehkah mereka menggunakan tindakan undang-undang supaya mereka melepaskan kerusi? They can try, mereka boleh cuba, tetapi undang-undang itu mereka sendiri yang buat masa mereka berkuasa hari itu. Dan di dalam undang-undang itu menyatakan sokongan kepada pihak lain tanpa keluar daripada parti tidak dianggap sebagai lompat parti. Malah pada waktu itu Bersatu juga meletakkan dipecat daripada parti tidak dikira sebagai lompat parti. So akhirnya bila dia tidak dikira sebagai lompat parti, so adakah perkara itu boleh bawa ke dalam parlimen dan akhirnya menyebabkan bawa ke mahkamah dan akhirnya menyebabkan mereka jatuh daripada menjadi seorang ahli parlimen? Kita kena tengok nantilah apa keputusan hakim. Tetapi saya nak bawa beginilah tuan-tuan. Saya kata bahawa sebenarnya kerajaan ini tidak lemah. Tanpa sokongan 10, 16 orang yang melompat ni pun, atau bukan melompat tapi menyokong ini pun, kerajaan ini tetap kuat. Sekarang seperti mana yang saya sebut tadi, pembangkang yang semakin lemah. I can never say this enough tuan-tuan. Kita ambil masa untuk kita mendengar kembali, kita ambil masa untuk mengimbau kembali apa yang berlaku pada tahun 2018. Kita imbau sebelum itu apa yang berlaku pada tahun 2016. Muhyiddin Yassin dibuang daripada UMNO, Mahathir Mohamad lepas tu later keluar daripada UMNO menyertai Pakatan Harapan. Muhyiddin Yassin dibuang kerana pada waktu itu dia beranggapan dia boleh jadi Perdana Menteri. Dia bawa isu 1MDB, dia terus kena buang daripada UMNO. Bila dia keluar, akhirnya Pakatan Harapan ambil dia. Bila bincang, pembentukan Pakatan Harapan plus Bersatu pada tahun 2017. Dengan Mahathir masuk dan sebagainya, 2018 masuk pilihan raya, menang. Bila menang, apa yang Mahathir kata pada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Setelah 2 tahun jadi Perdana Menteri. Saya tak akan bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Kita tengok muka-muka pengkhianat daripada PKR sendiri. Azmi, Zuraidah and the gang. Ali Biju, Willy Mongin. Pada masa itu di Sarawak, dari Sarawak, Baru Bian. Ni orang yang memang anti kepada Iswardi Morni pada waktu itu. Even sebelum orang kenal Iswardi Morni pun, dia orang dah kenal lah. Later, Larry Seng. Larry Seng ni
Aku ada sejarah personal dengan dia. Kan? Ali Biju ni saya tak adalah gaduh dengan dia. Per se lah, tak ada. Barubian pun saya tak pernah berjawab dengan dia. Tak pernah. William Wong Ngin pun saya tak pernah berjawab dengan dia. Tapi cuma dia hianat lah. Tapi Larry Seng, saya pernah berjawab dengan dia. Tapi Larry Seng ni dia keluar kemudian. Tak apalah, lantak dia lah. Kan? Saya tahu politik dia macam mana. Lepas itu, 2020 macam mana kerajaan ditumbangkan. Macam mana kita dimalukan. Macam mana kita dihina. Lepas itu, Tuhan bagi kita cash, tuan-tuan. Dia orang jadi kerajaan. Tapi negara kena tutup. Negara masa tu kena tutup. Kita dianggap sebagai, apa orang kata, dah lah kita tutup. Dia buat darurat. 2 tahun, tuan-tuan ingat 2 tahun dia buat. Dia tutup negara kita. Dia buat darurat 6 bulan. Terima kasih Yang Menderma Yusof Ishak. Kan? Dia buat darurat lagi. On top of dia tutup negara, dia buat darurat. Sampai saya bising, tuan-tuan. Buat darurat tu tak apa, itu cerita lain. Dan akhirnya, dia kenakan kita dalam darurat itu, rupanya dia sakau duit kita. Tengok tuan-tuan, 2021. Jutaan ringgit dia minta. Ratusan juta masuk akaun. Itu yang kita tahu, yang kita tak tahu. Dan pada waktu itulah dalam keadaan mereka bergembira dengan segala kepuncak kekuatan, saya kata, pengkhianat akan dikhianati. I can never say this enough lah. Bukan saya seronok lah. Saya bukan seronok dengan benda-benda macam ni. Tapi bila kita tengok berlaku depan mata kita, it's a lesson to us. PAS bersekongkol dengan pengkhianat. PAS memang dia bukan pengkhianat per se, tapi dia bersekongkol dengan pengkhianat. UMNO bersekongkol dengan pengkhianat. Tengok apa jadi. Bersatu pergi sisihkan mereka. Akhirnya mereka kalah dengan kerusi yang paling teruk dalam sejarah UMNO. Siapa yang pergi kalahkan bersatu UMNO dengan keadaan yang lebih teruk? Bukannya Pakatan Harapan. Yelah, Pakatan Harapan sikit lah. Tetapi siapa? Bersatu dan PAS ni. Yang sebelum ini mereka bergabung. Apa punya sway lah, tuan-tuan. Tapi PAS ni paling sway lah. Paling sway sebenarnya PAS. Kenapa PAS paling sway, tuan-tuan? PAS ni paling sway. Dia bergabung dengan semua orang yang dia gabung, semua tak jadi. Dan dia tak boleh jadi kerajaan. Dia jadi kerajaan pun sebab dia khianat, tebuk atap. Lain daripada itu dia tak boleh. Dia gabung dengan UMNO, berpecah. Dia gabung dengan Pakatan Harapan. Masa itu Pakatan Rakyat, bergaduh. Tapi yang gaduh tu bukan Nik Aziz. Arwah Nik Aziz. Hadiah Awang. Tuan-tuan kena ingat, ditakdirkan Mahathir tu panjang umur. Ditakdirkan juga Hadiah Awang tu panjang umur. Tuan-tuan, siapa yang buat apa orang kata, Amanat Haji Hadi? Haji Hadi lah. Nama pun Amanat Haji Hadi. Woi, 13,000 penonton kita malam ni. Terima kasih. Siapa yang orang kata apa? Yang beria nak mengkafirkan orang UMNO? Sembayang 2 imam, sembelihan tak halal, kahwin tak sah. Amanat Haji Hadi. Dan kita tengok Amanat Haji Hadi tu, pentaksub dia kita normal lah. Saya faham kenapa ada pentaksub ni, tuan-tuan. Saya faham. Tetapi yang mengikut kemudian tu yang saya tak faham. Yang pentaksub awal tu saya faham lah. Daripada situ timbulnya fahaman. Kita kena faham Haji Hadi ni dia incline kepada Syiah. So takiyah, maki hamun, fitnah, itu tak ada masalah. Matlamat boleh menghalalkan cara asalkan agenda mereka tercapai. Agenda Islam dia bukan Islam. So look at where they are right now. Di mana mereka? Tuan-tuan perasan apa jadi pada PAS? Dengar cerita tahun ini sahaja berkemungkinan 2 orang menteri besar daripada PAS bakal ditukar. Iaitu Sanusi dan juga Menteri Besar Kelantan. Ini dengar cerita lah. Kita tengok nanti. Kan? Kita tengok nanti. Dan akhirnya tuan-tuan, kat mana hala tuju diorang ni? Ahli Parlimen Bersatu sokong Hamzah sebagai Presiden baru. Ramai Ahli Parlimen Bersatu mahukan Setiausaha Agung Datuk Hamzah, thank you Muhammad Saifuddin, sebagai Presiden baru.
Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed mengatakan Larut juga bersedia berkemampuan dan kebolehan memimpin bersatu, katanya. So, di mana mereka sekarang ini daripada segi politiknya, tuan-tuan? Politiknya, dia orang dah tak ke mana dah. Dia orang dah tak boleh ke mana. Secara politiknya, kita kata terima kasih Ros Rahmat. Dia orang dah tak boleh. Tak boleh, kita kata. Habis dekat situ. Dan apa yang berlaku selepas ini, dia akan tahu bahawa bersatu itu sudah tak boleh pergi ke mana. Bersatu tak boleh pergi ke mana. Bersatu akan berkubur, bersatu akan habis. Kita ingat dulu macam mana geng-geng bersatu 2018-2019 mengambil orang-orang UMNO lompat. Antaranya Pak Wan, Tok Pa, itu orang UMNO lompat masuk ke dalam bersatu sebab nak jadi kerajaan. Kemana mereka sekarang ini? Dan tak akhir, sebelum saya cerita pengalaman saya kena soal siasat polis di IPD Ceras semalam, kedua hari lepas. Syahrir, PAS patut ambil alih kepimpinan PN dari Bersatu. Pemimpin veteran UMNO melontarkan cadangan agar PAS mengambil kepimpinan PN menggantikan Bersatu. Dalam kenyataan di AFB, Syahrir berkata, perkembangan politik menyaksikan sejumlah ahli Bersatu menyokong pentadbiran PM menyebabkan PAS perlu mengambil alih. Patutnya, PAS yang mengambil alih kepimpinan PN bukannya Bersatu marah-marah sama sendiri, termasuk libatkan isteri Presiden, katanya. Syahrir juga mencadangkan agar Bersatu memecat ahli parlimen mereka yang menyokong kerajaan persekutuan. Pada 24 Januari, ahli parlimen Tanjung Karang menjadi ahli parlimen ke-6 dari Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada PMX. Zulkifli berkata tindakan itu dibuat bagi menjaga kestabilan politik dan juga memastikan pemulihan ekonomi berjalan lancar. 2 hari kemudian, ahli parlimen Bukit Gantang mendakwa pusingan U Presiden Bersatu untuk tidak melepaskan jawatan Presiden sebagai Kongres telah melemahkan moral ahli yang mahu melihat perubahan. Abu Hussein adalah salah seorang daripada 6 ahli Bersatu yang berjanji menyokong kerajaan. Mula-mula diorang desakan terhadap Muhyiddin Yassin untuk dia nak nak jadi presiden tu, untuk dia maksudnya meletak jawatan, tak bertanding lah. Harapan dia orang tinggi. Dia orang tahu sebenarnya Bersatu ni kalau nak maju ke hadapan, dia tak boleh dengan Muhyiddin Yassin. Dia orang nampak sebenarnya dulu Muhyiddin ni, dia ni bagi saya dia bukan seorang strategis tau. Dia bukan seorang strategis yang baik. Dia bukan seorang leader yang bagus pun. Dia bukan seorang pengurus yang bagus pun. Cuma dia sentiasa berada di satu tempat yang betul, di masa yang pada waktu itu dia berada di masa yang betul, di tempat yang betul. Kalau ikutkan masa jatuh kerajaan 2020, sepatutnya jadi Perdana Menteri tu Mahathir Mohamad, Tun Mahathir. Tapi Tun mengambil keputusan untuk tidak menjadi Perdana Menteri. So akhirnya dia ambil alih tempat itu. Itu bukan dalam perancangan dia orang. Mereka tak merancang sebenarnya Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tapi dia orang tak bawa Tun dalam perancangan itu. Tun rasa bahawa Mahathir rasa macam kalau diteruskan juga nama buruk bagi dia dan sebagainya, dia masalah. So, disebabkan oleh itulah maka kita nampak bahawa kita rasa bahawa perlunya untuk perubahan yang drastik berlaku di dalam, bukan kita lah, tapi dia orang rasa perlunya perubahan yang drastik berlaku di dalam Bersatu. Dan disebabkan oleh itu menyebabkan sekarang ini perpecahan itu dah nampak lah. So, Hamzah Zainuddin ni dikatakan bakal naik jadi presiden. Dicabar mereka untuk, terima kasih Tembusu Tua, untuk meletak jawatan ataupun sekurang-kurangnya berundur. Dalam masa yang sama, dicabar supaya memecat ahli parlimen yang mana menyokong PMX. Soalan kita, kenapa mereka tak berani nak pecat ahli parlimen yang sokong PMX? Jawapan mudahnya bagi saya lah. Kerana ahli parlimen tersebut, dia orang tahu dah dia orang tak boleh pergi ke mana. Bukan ahli parlimen tu, Bersatu tu tahu. Kalau dia orang pecat, dia orang tak boleh U-turn lah. Dia orang tak boleh U-turn. Boleh U-turn daripada segi sokongan lah. Tapi moralnya akan menjadi semakin lemah.
di kalangan mereka. Baik, saya cerita pengalaman saya di... Habis kat situ dah. Habis lah. Okay. So, pengkhianat akan hianati. #kekal tegang, tuan-tuan. Okay, ni pengalaman saya kena panggil polis IPD. Boleh tak #kekal tegang? Alright, tempoh hari saya dapat satu WhatsApp lah dari Balai Polis, ASP, Assistant Superintendent. Polis dari Bukit Aman telah menghubungi saya, mengatakan Cik Suwardi diminta hadir ke IPD, IPD Ceras bagi memberi keterangan berkenaan dengan satu isu. Saya macam, isu apa pula ni kan? Aku duk fikir ni, apa salah aku ni? Bila saya kata, okay. Dia kata berkenaan dengan satu isu. Isu apa? Okay. Dia kata isunya adalah berkenaan dengan wacana saya di Sinar Harian berkenaan dengan langkah Dubai. Itu je. Langkah Dubai. Okay. Jadi saya pun datang dengan peguam saya lah, saudara Faizal, daripada Faizal Rahman & Co. So datang, kita pun duduk. Okay, dalam pukul 3.30 kita punya appointment. 3 punya appointment. Tunggu. 3.30 warm up. Okay, 3.30 kita start. So kita pun saya pun bagilah kenyataan. Soalan mudahnya, dia kata, menarik ASP ni, saya tak nak sebut ASP mana lah. Dia mengatakan bahawa, dan dia banyak berjasa juga kepada negara, kudos pada ASP tersebut. Tahniah saya ucapkan. Dan saya tahu, dia melihat live saya, dia melihat live yang lain, semua dia lihat. Jangan ingat tuan-tuan, polis tak lihat live kita. Semua saya kata, saya respect dia punya professionalism dan juga ketelitian dia dalam buat live. Dalam buat analisa. So dia tanya saya soalan mudah saja. Soalan dia kepada saya, adakah langkah Dubai itu menurut saya benar-benar wujud? Itu je soalan dia. So jawapan mudah saya, sebagaimana yang beliau telah ungkaikan daripada 4 live saya, termasuk wacana sinar, saya mengatakan bahawa langkah Dubai itu tidak wujud. Saya sudah menyatakan di dalam langkah Dubai, di dalam semua live saya, bahawa langkah Dubai itu tidak wujud. Cuma bila ada seusaha politik Perdana Menteri membuat laporan polis berkenaan dengan langkah Dubai, maka beliau kena melakukan siasatan lah. Saya kata tak apalah Tuan melakukan siasatan, sebab itu adalah tugas Tuan. Dia, seusaha politik tersebut dah buat laporan polis, itu tugas dia. So sekarang ni Tuan buat. Cuma kata saya lah, saya kata kalau nak tanya pasal langkah Dubai, kena tanyalah pada orang yang buat laporan polis tu. Cuma pada awalnya, sebab yang membuatkan benda ni ialah timbalan pengarah JECOM lah antara yang awal mengemukakan perkara ini. Sehingga kan Raja terbuang itu, Raja Kapur yang dekat London tu kata, sebenarnya langkah Dubai ni Iswardi yang memulakan. Saya macam, aku yang mulakan? Yang bawa SD engkau, kenapa pula aku yang mulakan langkah Dubai? Kan? So ujungnya tuan-tuan, saya conclusion dia tak ada apa pun. Sampai pukul 7, ada orang tanya, tak sembahyang asar ke Iswardi? Tempat pejabat dia tu, sebelah tu ada surau. So kita ambil lah break. Apa ingat tak ada break? Saya bukan kena tahan. Saya jadi saksi. Saya dipanggil menjadi saksi. Saya bukan suspek. So saya kata tak ada. Langkah Dubai tidak wujud. Itu semua tidak wujud. Itu hanyalah permainan-permainan mereka. Bagi saya adalah untuk tujuan apa? Bagi saya untuk menutup kes-kes terutama. Kes-kes berkaitan dengan Daim. Sebab saya nampak yang mula-mula mengemukakan tentang cerita jatuh kerajaan ni Papa Gomo. Papa Gomo dengan Papu Kari. Dengan Salim tu. Diorang dua yang mulakan. Diorang dua ni siapa yang bayar? Dapat dana daripada mana? Dia bukan tim bersatu. Dia pun gaduh dengan bersatu. Thank you Firdaus Nasir. Siapa yang bayar? Siapa yang kenakan diorang? Sebenarnya hakikat adalah siapa tuan-tuan? Atuk. Kenapa? Tuan-tuan kena ingat macam ni. Kan saya kata semalam 2 hari lepas diorang nak buat laporan. Salim nak buat laporan SPRM seluruh Malaysia kepada Anwar Ibrahim. Kenapa? Satu kelebihan Atok ni tuan-tuan, dia pandai divert isu tu. So bila kita cerita tentang cerita tentang langkah Dubai, kita lupa berbincang tentang kes Daim. Kita lupa berbincang tentang kes wife Daim yang kena. Kita lupa berbincang tentang isu Mohzani, tentang isu anak-anak Mahathir yang sekarang ini dipanggil SPRM. Kita lupa bawa isu-isu itu. Dan itu tujuan dia. Itu sebab dia kenapa mereka melakukan perkara seperti ini. Keluar baru-baru ni isu pencen. Sorry, kenapa kau tak jawab isu pencen?
tentang apa orang kata, tentang pegawai kerajaan isu pencen ni. Yang pertama sekali, pegawai kerajaan yang dapat pencen ni sebenarnya bukan semua. Kalau siapa duduk kerajaan, kita tahu ada mereka sekarang ni ada pilihan, pencen ke KWSP. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sebenarnya isu benda ni dibangkitkan untuk nak divertkan isu ni. Yang kedua, bincang nak pemansuhan pencen ni bukan pada zaman sekarang. Sekarang ni implement je. Perbincangan tu dah berlaku even zaman, I think sebelum Perikatan Nasional lah. Zaman Najib lagi dah bincang dah. Sebab pencen ni kerajaan kena tanggung puluhan bilion selama dia hidup, meninggal. Kalau balu dia ada, balu dia orang kata boleh memegang pencen tersebut. So cost itu ada dekat situ. So ada yang kata KWSP ni seolah-olah KWSP ni macam perkara baru. Tuan-tuan, majoriti daripada 15 juta workforce kita, majoritinya adalah pemegang ataupun pencarum KWSP. Yang dapat pencen ni berapa kerat je. Yang dapat pencen ni kecil je. Tapi bila kita tiba tukar daripada pencen kepada KWSP, kita rasa macam terus shaking. Terus kita macam, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Lah. Macam KWSP ni, bukannya kerajaan kata, tidak ada pencen. Macam seolah-olah tak ada KWSP, gantinya KWSP. Tidak ada pencen seolah-olah tak ada. Berhenti kerja kerajaan tak dapat apa. Tak. Pencen, KWSP tetap ada. Gantinya pada KWSP. Mekanisme bagaimana kita tak pastilah. Cuma satu lagi, ada orang kata, KWSP tak boleh pencen lah Is. Siapa kata? Kalau tuan-tuan pergi KWSP, tuan-tuan ada dua option. Pertama, keluarkan terus duit tu. Kalau 1 juta duit tuan-tuan, keluar 1 juta. Tapi dia ada option kedua. Option kedua, yang ni tak ramai orang ambil. KWSP bayar bulan-bulan. Okay, katalah duit tuan-tuan, KWSP 1 juta katakan. 500,000, whatever lah amount. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh hidup mungkin katalah 30 tahun. So dia akan bagi 30 tahun kepada 1 juta. So setiap bulan dia akan bagi berapa jumlah. So duit yang dia tak keluar tu masih dalam KWSP, duit tu boleh dilaburkan lagi. So ini tuan-tuan kena tanya dengan KWSP yang terdekat lah macam mana nak melakukannya. So balik pada cerita saya tadi, sebenarnya langkah Dubai tak ada benda apa pun. Terima kasih kepada pihak berkuasa, dan 30 hari bulan ni 2 hari lagi adalah kes saya di Mahkamah Jalan Duta hari Selasa ni. Terbang lagi lah kita. Okay? So, itu saja daripada saya. Terima kasih. 12,000. 14,000 yang menonton kita pada malam ini nak mendengar cerita saya. Tuan-tuan, muka saya muka penat. 1 hari ni memang saya buat habis meeting kat ni. Meeting online. So, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana share. Terima kasih kerana bagi gift. Terima kasih kepada yang super chat dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak rasa nak bagi super chat, ada kat bawah tu super chat. Terima kasih saya ucapkan. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.